Tiba-tiba Tajul bangun menuju ke arah pintu, terjun ke tanah dan berlari rendah gelap malam ke arah rumpun buluh. Mereka semua jadi panik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan satu lagi cerita daripada Abang Gani yang bertajuk Berkasih dengan Puteri Jin. Cerita kali ini mengisahkan si Tajul, anak Mak Lang Siah, dah jatuh cinta dengan Puteri Jin masa dia masuk hutan, sampai jadi macam orang gila bercakap sorang-sorang dekat Perdu Buluh. Sampailah satu malam tu si Tajul ni tiba-tiba berlari ke arah hutan. Nak tahu kisah selanjutnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Suatu petang, masa Abang Gani duduk atas pelantar bawah pokok rambutan sambil main gitar, tiba-tiba dia dikejutkan dengan bingitan enjin motosikal. Abang Gani letak gitar sambil toleh ke arah bunyi tu. Kelihatan kawan sekampungnya, Mak Yeh, terhincut-hincut bawa motosikal CDI tuanya melalui jalan tanah merah menghala ke rumah Abang Gani. Sampai depan pelantar, Mak Yeh matikan suis tongkat motor dan segera datang dekat Abang Gani, lalu duduk atas pelantar. "Mak Lang aku suruh ajak kau ke Kampung Pahit." "Buat apa?" "Sepupu aku, si Tajul, kena rasuk." "Kena rasuk macam mana?" "Minggu lepas dia hilang 2 hari masa cari madu lebah dekat hutan Ruyung. Bila balik jadi macam orang gila, ketawa sorang-sorang. Setiap tengah malam keluar ke Perdu Buluh belakang rumah dan bercakap sorang-sorang." Mulanya Mak Yeh ajak naik motor dia je, tapi Abang Gani tak nak. Bukan sebab dia bawa laju ke apa, takut kena tolak motor dalam perjalanan nanti. Nak pula masa naik Gunung Paku. Akhirnya mereka ajak seorang lagi kawan sekampung bernama Seli. Seli boleh bawa kereta ayahnya. Mereka sampai di Kampung Pahit sekitar pukul 6 petang. Tapi disebabkan kampung tu dikelilingi gunung, jadi gelapnya lebih cepat. Rumah mak saudara Mak Yeh, iaitu Mak Lang Siah, dekat kawasan Selekor Panjang, menuruni gunung tapi dah semakin melandai. Seli membelok perlahan ke rumah Mak Lang Siah, tak jauh dari jalan raya. Masa sampai tu, Mak Lang Siah tengah pungut asam keping yang dijemurnya dalam talam atas pelantar kayu. Seli parking bawah pokok nangka depan rumah dekat pelantar tu. Kemudian mereka terus bagi salam. Mak Lang Siah jawab salam dan persilakan mereka naik ke rumah. Orangnya lingkungan 60 tahun, bertubuh kecil dan kurus. "Tak apa, nak ambil angin kejap," kata Abang Gani sambil duduk atas pelantar kayu diikuti mereka berdua. Mak Yeh meninjau sekitar kawasan rumah tu. Rumah kayu yang sederhana dan agak uzur, tapi masih utuh. Bawah rumah ada sebuah basikal tua. Di sebelahnya ada rak-rak kayu api yang disusun kemas. Walaupun dah ada dapur minyak masa tu, tapi dapur kayu masih digunakan. Tiba-tiba kelihatan Mak Yeh macam tengah renung sesuatu dengan khusyuk melalui celah-celah rak kayu api itu ke arah rumpun buluh dekat tepi tebing. "Tajul," kata Mak Lang. Memang setiap remang petang Tajul akan pergi situ. Dia macam bercakap dengan seseorang di sebalik Perdu Buluh tu, tapi tak ada orang lain dekat situ. Kadang-kadang dia menyanyi dan ketawa sorang-sorang. Bercakap pula
penuh mesra, tapi bahasanya bukan macam kita cakap kampung biasa ni. Dia bercakap dalam bahasa bangsawan, macam bahasa istana. Mak Lang tak faham sangat bahasanya tu, berbelit, tapi dengar macam dia bercakap dengan seorang perempuan. Ada 2 ayat agak pelik yang Tajul selalu sebut. Apa dia? Tanya Seli. Mak Lang Siah terdiam seketika, macam mengingati sesuatu. Hari dah masuk senja, cuaca dah mula sejuk. Apatah lagi kawasan tu, kawasan Biji Timah, memang sejuk sangat. Dia selalu sebut kun faya mani putih, kun faya mani putih berulang-ulang kali. Abang Gani hampir tersedak. Kenapa? Itu mentera untuk panggil jin, kata Abang Gani. Semua pandang Abang Gani. Suasana jadi sunyi seketika. Kata orang macam malaikat lalu. Tiba-tiba macam ada berbola angin atau gumpalan angin meluru melintasi mereka bersama dengan bunyi suara ketawa garau yang memanjang mengikuti gumpalan angin tu. Sampai dekat perdu buluh tempat Tajul bermunajat, gumpalan angin tu mengelilingi Tajul beberapa kali, lalu terus meluru naik ke tebing bukit sampai ke hutan. Tajul berdiri dan terhuyung hayang sebelum rebah dekat situ. Mereka nak tolong, tapi Mak Lang Siah halang. Jangan pergi, nanti lain jadinya. Biarkan dulu dia dekat situ. Dia akan pulang bila sedar nanti. Jom naik ke rumah, dah maghrib ni. Perlahan Mak Lang Siah melangkah ke rumah, diikuti Mak Yeh dan Seli. Abang Gani masih renung ke arah Tajul yang terbaring tu. Tiba-tiba dalam samar senja tu, Abang Gani nampak bayangan putih kabur kelibat seorang perempuan macam anak dara sunti tengah duduk bersimpuh dekat hujung kepala Tajul sambil usap rambut Tajul. Bulu roma Abang Gani terus meremang, tercium bau bunga tanjung yang lembut di bau angin malam. Abang Gani terus renung. Mereka yang lain dah masuk ke rumah Mak Lang. Tiba-tiba bayangan gadis tu semakin jelas. Nampak macam ada cahaya dekat situ. Tiba-tiba gadis tu toleh ke arah Abang Gani. Astaghfirullahalazim. Matanya merah berapi merenung tepat ke arah Abang Gani. Jantung mula berdegup kencang. Terasa berat nak melangkah. Suasana sepi seketika. Tiba-tiba gumpalan angin datang lagi ke tempat Tajul dan bayangan wanita tu, dan berputar-putar seketika, kemudian hilang bersama bayangan wanita tu. Tinggal Tajul je yang terbaring dekat situ. Kemudian Tajul bangun perlahan-lahan sambil pandang kawasan sekitar. Nampak macam dia baru terjaga dari tidur. Abang Gani tarik nafas panjang dan terus melangkah menuju ke rumah Mak Lang. Dalam gelap malam, kelihatan cahaya pelita minyak tanah dari celahan dinding yang berlubang. Bila naik ke rumah, Mak Lang tengah sediakan makan malam. Mak Ayah dengan Seli tengah bersandar dekat dinding, berbual sambil hisap rokok daun. Kau buat apa lama dekat bawah tu? Saja ambil angin kejap. Aku nampak Tajul. Belum sempat Abang Gani habiskan kata-kata tu, tiba-tiba pintu terbuka. Tajul muncul dekat muka pintu. Semua pandang ke arah dia. Walaupun mukanya nampak pucat dan cengkung, tapi terserlah keceriaan macam tengah dilamun cinta. Dah lama sampai, kata Tajul sambil masuk dan bersalam dengan mereka. Abang Gani rasa tangan Tajul sejuk sangat, macam baru lepas pegang air batu. Baru sampai maghrib tadi saja ziarah kau dah Mak Lang, jawab Mak Yeh. Sila-sila, jangan segan-segan, ni je yang ada. Jul, pergi mandi dulu, nanti makan dengan abang-abang ni, kata Mak Lang. Tajul cuma anggukkan kepala sambil melangkah masuk ke dalam bilik. Masa mereka tengah menikmati makan malam, tiba-tiba terdengar macam bunyi orang lempar pasir atau batu kecil atas atap zinc. Mula dah, kata Mak Lang sambil dongak pandang atas. Mereka semua berhenti makan, masing-masing mendongak pandang atap. Kata Mak Lang, sejak Tajul balik dari hutan hari tu, setiap malam jadi macam ni. Lepas maghrib sampai ke tengah malam, bunyi macam orang lempar batu atas bumbung. Kemudian bunyi macam butir batu-batu kecil bergolek, tapi tak ada sebutir batu pun jatuh atas tanah. Bila tengok atas atap pun tak ada langsung kesan batu atau pasir. Tak lama kemudian Tajul keluar dari bilik pakai kain pelekat dan tak berbaju. Sehelai tuala lusuh tersangkut dekat bahunya. Dia tersenyum dan sedikit menunduk bila melintasi mereka dan turun ke tanah. Jangan lama-lama sangat dekat perigi tu, pesan Mak Lang. Atap berbunyi lagi. Makin lama makin kuat bunyinya. Mak Ayah bangun nak tinjau atap dari luar, tapi Abang Gani halang. Biarkan dulu, dia cuma nak bergurau. Kalau kau suluh atas atap tu pun tak akan nampak apa-apa, kata Abang Gani. Mak Ayah duduk semula dan sambung makan. Lepas makan, Abang Gani basuh tangan. Mak Lang hulur dulang yang berisi cawan-cawan air TO depan Abang Gani. Prush, prush, prush.
Bunyi itu semakin bingit. Abang Ani bersandar tepi dinding dekat tingkap sambil minum teh dan hisap rokok. Kemudian dia buka daun tingkap dan tinjau ke arah telaga. Lepas rasa agak lama Tajul pergi mandi, tak kedengaran lagi bunyi air mandiannya. Rasanya Tajul dah selesai mandi. Tapi apa yang dia buat dekat telaga tu? Jul, dah sudah ke? Cepat naik makan. Abang-abang kau ni dah sudah pun, kata Mak Lang. Dalam sama pelita minyak tanah yang dibawa, kelihatan Tajul tengah duduk mencangkung sambil pandang perdu buluh tu. Tiba-tiba muncul cahaya putih sama-sama dari rumpun buluh dan muncul bayangan perempuan tadi. Kali ini dengan pakaian yang indah macam puteri raja. Bau bunga tanjung menusuk hidung. Abang Ani terus bangun dan turun ke tanah. Mak Lang, Mak Yeh dan Seli cuma pandang je dengan penuh keheranan. Kemudian Abang Ani genggam pasir sikit dan baca surah Al-Fatihah, 3 kul dan ayat kursi. Tiba-tiba Tajul bangun dan melangkah menuju ke rumpun buluh. Allahu Akbar. Wow. Abang Ani terus lempar pasir ke arah bayangan wanita tu. Bayangan tu menjerit dan bertukar jadi bola api, lalu terus meluru naik ke tebing tepi hutan dan akhirnya gaib. Tajul terus rebah. Jom pergi ambil Tajul sebelum dia datang lagi, kata Abang Ani. Walaupun dengan wajah yang penuh tanda tanya, tapi Mak Yeh dan Seli ikut turun ke bawah. Mak Lang Siah pun ikut turun sambil bawa pelita minyak tanah. Tiba-tiba angin bertiup kuat dan pelita Mak Lang terpadam. Seli cuba hidupkan api pelita dengan lighter tapi angin terus bertiup. Tiba-tiba kedengaran helai ketawa yang panjang dan nyaring dari atas bumbung rumah. Kelihatan lembaga wanita berambut panjang menggerbang tengah bertinggi atas atap sambil mengilai. Langkah mereka terhenti dan semua pandang ke atas bumbung. Jantung mula berdegup kencang. Mak Lang dah menggigil dengan wajah pucat. Mak Yeh dan Seli macam terkena renjatan elektrik, terkaku dengan mata terbeliak. Abang Ani tarik nafas dan beristighfar beberapa kali. Tiba-tiba Abang Ani rasa bungkusan kecil yang dia ikat dekat pinggang jadi panas dan rasa macam ada sesuatu tengah merayap dan bertinggi ke atas kepala dia. Abang Ani faham sebab dalam kain hitam tu dia simpan geliga sesumpah, dan yang tengah bertinggi atas kepala dia tu adalah kadamnya. Lembaga wanita yang tengah bertinggi atas bumbung tu macam ketakutan. Akhirnya dia menjerit dan terbang menuju ke hutan belakang rumah. Mak Lang, Mak Yeh dan Seli macam baru tersedar. Semua pandang Abang Ani dengan wajah kehairanan. Angin yang bertiup terus berhenti. Suasana jadi tenang semula. Abang Ani suruh Seli nyalakan semula pelita dekat tangan Mak Lang tu. Dah, jom angkat Tajul dulu. Mereka pun terus menuju ke arah Tajul yang masih terbaring dekat perigi. Seli angkat bahagian kepala, Abang Ani dekat bahagian tengah badan dan Mak Yeh dekat bahagian kaki. Baru beberapa langkah, tiba-tiba Seli menjerit dan lepaskan bahagian kepala Tajul, mengakibatkan Abang Ani dan Mak Yeh pun terlepas tubuh Tajul tu. Mak Long Siah yang baru nak pijak anak tangga pertama terperanjat dan melatah sampai terlepas pelita di tangan. Mereka semua pandang Seli dengan keheranan. Seli kelihatan menggigil sambil pandang ke atas rumah dari pintu yang terbuka. "Kenapa, Li?" tanya Mak Yeh. Abang Ani perhati ke atas rumah tu. Dalam sama-sama lampu pelita dari dalam rumah tu memang tak nampak apa-apa. "Kenapa?" Abang Ani pula yang bertanya. Tu. Seli tunjuk ke atas rumah. Mereka semua pandang ke atas rumah tapi tak nampak apa-apa. Kemudian Abang Ani pergi dekat Seli dan baca ayat kursi. Lepas tu hembus dekat telinga kirinya. Seli terus tersentak dan tarik nafas panjang. "Tak apa, Mak Lang naik dulu," kata Abang Ani. Mak Lang pun ambil pelita yang dah terpadam dan melangkah naik ke tangga dengan berhati-hati sambil pandang ke atas rumah dia. "Dah, jom," kata Abang Ani sambil tunduk angkat Tajul yang terbaring atas tanah, diikuti Seli dan Mak Yeh. Mereka angkat Tajul semula. Mak Lang nyalakan pelita yang terpadam dan letakkan dekat tempat mereka makan tadi. Kemudian tergesa-gesa masuk ke dalam bilik dan keluar semula, bawa sebiji bantal ke kabur. Mereka baringkan Tajul dekat situ. Abang Ani minta air sikit. Mak Lang segera bawa air dalam besin kecil. Kemudian Abang Ani bersila dekat kepala Tajul dan kaup air sikit dengan tangan, baca sesuatu dan sapu dekat muka Tajul. Bila tangan Abang Ani sentuh muka Tajul, terasa amat panas dan air yang disapu ke wajahnya nampak berasap nipis dalam sama-sama cahaya pelita tu. Wajah Tajul kelihatan berpeluh dan berkerut. Perlahan-lahan dia buka mata sambil pandang atas. Nafasnya kencang, turun naik tapi dia tak bersuara apa-apa. Mak Lang pandang Abang Ani dengan wajah yang cemas. "Kenapa ni?" "Tak apa, Mak Lang, tenang dulu," kata Abang Ani. Mak Lang cuma anggukkan kepala dan bangun menuju ke dapur. Abang Ani mengesok ke belakang menuju ke dinding dan biarkan Tajul terbaring dekat situ.
Kemudian Abang Ani tanya Seli, kenapa dia menjerit tadi? Seli cakap dia nampak ada perempuan berpakaian putih, mukanya sangat hodoh, macam berulat, rambut panjang cecah lantai, ada taring panjang terjulur dari mulutnya dan ada satu tanduk dekat dahi, menyeringai pandang dia. Seli bercerita dengan wajah yang pucat. Mak Lang Siah yang datang sambil bawa dulang kopi terkebil-kebil pandang Seli. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari luar, menerjah daun tingkap dan menghempas tingkap tu beberapa kali. Tong 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 tong. Serentak kedengaran helai ketawa yang nyaring dan menyeramkan dari belakang rumah. Tiba-tiba Tajul bangun menuju ke arah pintu, terjun ke tanah dan berlari redah gelap malam ke arah rumpun buluh. Mereka semua jadi panik. Abang Ani terus bangun kejar Tajul diikuti Mak Yeh. Seli dan Mak Lang masih terpinga-pinga. Masa mereka berdua sampai dekat rumpun buluh tu, Tajul dah pun lesap. Kalau dalam keadaan biasa memang mustahil dia boleh berlari sepantas tu redah berluka naik bukit dalam gelap malam macam tu. Tapi tak mustahil kalau dibawa oleh makhluk halus. Cepat betul dia lari, kalah Ben Johnson. Memanglah dia bukan lari atas tanah tapi atas angin, jawab Abang Ani. Abang Ani pandang berluka dekat tebing bukit tu tapi tak nampak apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Mereka menoleh. Dalam sama-sama cahaya pelita, kelihatan beberapa sosok tubuh tengah datang dekat mereka. Lepas ke mana dah dia? Tanya Mak Lang. Belum sempat mereka menjawab, Pak Long Arif, jiran dan juga sepupu Mak Lang Siah pula menyampuk. Pak Long dan Mak Ndak Han baru nak makan. Dengar riung rendah tadi? Tu yang celapak mai, kata Pak Long. Pelik juga dengan Pak Long Arif dan isterinya ni. Dia dipanggil Pak Long tapi isterinya dipanggil Mak Ndak. Sepatutnya Pak Long dan Mak Long lah kan? Seli yang berada dekat belakang Mak Ndak menyuluh-nyuluh ke arah kaki bukit dengan lampu suluh. Tak nampak apa-apa pun. Kemudian mula Pak Long Arif terkumat kamit baca sesuatu sambil renung ke arah rumpun buluh. Jom kita naik cari cepat sebelum dia pergi jauh. Tak apa, biarkan dulu. Kalau cari malam ni pun takkan jumpa. Dia tak lari ke mana pun. Ada sekitar sini je. Pak Long Arif hanya anggukkan kepala. Yang lain terdiam. Masing-masing meninjau ke arah hutan kaki bukit dan kawasan sekitar. Mak Lang Siah nampak kurang puas hati tapi dia tak membantah. Tiba-tiba Mak Ndak jatuh tersepuk ke tanah. Suasana jadi cemas. Suaminya Pak Long Arif segera angkat dan guncang tubuh isterinya. Nak, awak pula ni. Semua yang ada dekat situ mula berkerumun tapi Abang Ani segera leraikan. Jangan kerumun, bagi dia kena angin, kata Abang Ani sambil capai pelita dekat tangan Mak Lang Siah dan mendekati Mak Ndak yang masih tersepuk atas tanah. Suaminya kelihatan sangat cemas sambil terus mengguncang-guncang tubuh isterinya. Kemudian Abang Ani suruh Pak Long Arif ubah posisi Mak Ndak dari tertiarap supaya terlentang. Lepas tu Abang Ani baca 3 kul ayat kursi dan hembus umbun-umbun Mak Ndak. Tiba-tiba Mak Ndak buka mata terjegil. Luas pandang ke atas. Dadanya kelihatan berombak. Tiba-tiba dia menyeringai dan mengilai. Pak Long Arif dan yang lain terus undur ke belakang. Hah pula dah, kata Pak Long. Mak Lang Siah terperanjat. Dia berganjak jauh sikit. Tak apa, tenang, kata Abang Ani sambil baca surah At-Kausar. Hilai ketawa Mak Ndak seakan bergema sekitar hutan atas bukit tu. Abang Ani baca selawat 7 kali dan hembus telinga kirinya. Hilai ketawanya terhenti. Pak Long Arif pergi dekat isterinya. Mak Ndak macam baru tersedar dari mimpi. Dia duduk dan pandang sekeliling. Dah, angkat Mak Ndak, kita balik dulu. Esok kita ikhtiar cari Tajul, kata Abang Ani. Mereka pun pulang ke rumah. Sampai dekat halaman rumah Mak Lang dan berehat kejap, Mak Lang Siah nampak masih cemas dan pandang ke arah perdu buluh tu. Lepas berbincang nak ikhtiar cari Tajul kejap dekat kaki tangga rumah Mak Lang, mereka pun bersurai. Pak Long Arif dan Mak Ndak pulang ke rumah dan mereka yang lain pun naik ke rumah Mak Lang. Akhirnya lewat tengah malam, Mak Lang masuk tidur. Seli pun dah menguap beberapa kali dan akhirnya mula berdengkur. Tinggal Abang Gani dengan Mak Yeh masih berbual pasal Tajul sambil hisap rokok daun. Tiba-tiba Seli bangun, nak terkencing katanya. Dia ajak Mak Yeh teman. Pergi je lah, dekat tu je, jawab Mak Yeh. Seli mengeluh sambil capai pelita lalu turun ke tanah. Tak lama kemudian Seli meluru balik dan dengan pantas tolak daun pintu. Pelita dekat tangannya dah terpadam. Muka dia nampak pucat dan menggigil. Kenapa pula? Tanya Mak Yeh. Pum. Seli tergagap-gagap. Pum apa? Perempuan bertanduk dan bertaring tadi. Dia ajak aku. Ajak pergi mana? Mak Lang keluar dari bilik dan pandang Seli dengan mulut terlepung. Dari arah perigi terdengar hilai ketawa yang nyaring.
Abang Ani tolak daun tingkap dan pandang ke arah perigi. Yang lain pun menjenguk keluar rumah. Dalam gelap malam, kelihatan gumpalan bola api berlega-lega di sekitar perigi dan terbang ke arah rumpun buluh lalu gaib. Mak Lang terus beristighfar. Dia masih tak puas hati. Dah ambil tajul, sekarang nak seli pula. Habis macam mana? Apa pun kita tunggu esok. Sekarang tak boleh buat apa. Biarkan dia terus bermain. Main? Bertenang Mak Lang. Esok kita bincang macam mana nak cari tajul. Malam ni pasti kita akan terus diganggu sampai subuh. Pedulikan je. Kalau kita layan, lagi sukalah dia. Seli yang berbungkus dengan selimut terus menggigil. Dalam samar cahaya pelita, wajah Seli nampak lain. Matanya kemerahan macam warna bunga kantan. Seli, Seli. Abang Gani panggil Seli bila nampak dia macam berada di alam khayalan. Tak mau. Seli tutup kepala dengan selimut. Tak mau apa? Tanya Mak Yeh. Abang Gani tarik selimut yang menutupi kepala Seli. Mak Lang Siah semakin hairan. Abang Gani rasa suhu badan Seli dengan belakang tapak tangan panas. Kemudian Abang Gani minta air. Mak Lang ambil air segelas dan bagi pada Abang Gani. Lepas tu Abang Gani keluarkan geliga sesumpah dan masukkan dalam gelas sambil baca ayat kursi, surah Al-Insyirah 3 kul dan selawat 7 kali. Air itu berasap nipis dan berbau macam limau kasturi. Abang Gani tuang sikit air itu ke tapak tangan dan sapu ke umbun-umbun Seli. Seli biar je macam orang kena pukau. Kemudian dia kelihatan lemah dan akhirnya tertidur. Tak apalah, Mak Lang pergilah masuk tidur dulu, kata Abang Gani. Sebaik Mak Lang nak melangkah masuk ke bilik, bunyi macam batu dilempar atas atap. Mak Ayah mendongak pandang ke atas. Tapi Mak Lang macam dah lali dengan suasana tu. Dia cuma pandang je dan melangkah masuk ke dalam bilik. Nak apa lagi? Tiba-tiba Mak Ayah berdiri, bercekap pinggang sambil menongak dengan nada marah, dan Abang Gani segera tenangkan dia. Bunyi tu diam sekejap. Bila Mak Ayah duduk, bunyi tu ada balik. Dah lah Ayah, jangan dilayan. Makin dilayan makin menjadilah dia, kata Abang Gani. Mak Ayah terus baring. Suasana semakin sepi. Tak ada lagi bunyi batu dilempar. Angin sejuk menderu masuk melalui celahan dinding. Akhirnya tinggal Abang Gani yang tak dapat lelapkan mata dan cuba rungkai segala yang tersirat. Tiba-tiba ada sesuatu bergerak-gerak dekat tepi dinding. Tak jelas tapi nampak bentuk tirus panjang macam tongkat, seakan melompat-lompat. Abang Gani terpaku. Nampak macam ada makhluk yang bawa benda tu datang dekat Abang Gani. Dalam sama-sama cahaya pelita, Abang Gani amati betul-betul. Nampak sebatang buluh sebesar batang tebu dan muncul satu lembaga manusia yang tegap dan sasa berpakaian hitam. Pegang buluh tu sambil renung tajam ke arah Abang Gani. Belum sempat Abang Gani bersuara, lembaga tu gaib dan buluh terlepas ke lantai. Perlahan Abang Gani ambil buluh tu dan amatinya. Ternyata itu adalah buluh tumpat. Ruasnya berisi macam tebu. Mungkin tajul yang jumpa dan bawa balik. Patutlah, Abang Gani mengeluh dalam hati. Entah sejak bila buluh tu ada dekat situ. Baru sekarang Abang Gani perasan. Tak lama kemudian, kedengaran kokok ayam memecah keheningan pagi tu. Hari dah masuk subuh. Pagi tu, mereka mula buat persiapan untuk cari tajul. Bawa guni-guni dan plastik layar yang agak besar untuk buat kemah dan bahan-bahan makanan mentah seandainya perlu bermalam dalam hutan. Pak Long Arif pun dah bersiap. Mak Lang tengah sibuk siapkan sarapan untuk mereka. Sebelum pergi, Mak Lang ajak sarapan dulu. Masa tengah sarapan tu, Pak Long cadangkan supaya ajak Cu Hasan sekali sebab dia dah biasa dengan gunung paku tu dan ada isi juga. Kalau Cu Hasan ikut, jadi 5 orang semuanya. Dipendekkan cerita, Cu Hasan setuju nak ikut dalam ekspedisi mencari tajul ni. Selesai sarapan sekitar pukul 9 pagi, mereka berlima pun bersiap untuk cari tajul. Cu Hasan cadangkan supaya mereka mula dari rumpun buluh tu dan mereka semua bersetuju sebab dekat situlah tempat mula-mula tajul hilang. Dekat rumpun buluh tu, Pak Long bertafakur kejap dan baca beberapa surah ruqyah dan doa tertentu. Cu Hasan nampak macam pendekar berpakaian silat siap dengan kain ikat kepala warna kuning, bercekap pinggang sambil pandang ke arah hutan. Akhirnya Pak Long Arif sapu tangan ke muka, tanda selesai berdoa. Abang Gani raba bahagian pinggangnya untuk pastikan tak lupa bawa geliga sesumpah dan rasakan geliga tu panas sikit, yang memberi alamat bahawa pencarian mereka nanti akan tempuh beberapa dugaan. Macam mana? Pak Long pandang Abang Gani. Ya, kita mula. Minta Cu Hasan jadi ketua dan kepala jalan. Jom,
Cuasan mula melangkah mendaki tebing dan mereka yang lain ikut dia dari belakang. Mereka pun mula bergerak mendaki bukit yang landai di kawasan belakang rumah Mak Lang dan terus bergerak sampai ke bahagian atas bukit yang agak rata. Tak terlalu semak dekat situ, macam padang rumput dengan beberapa pohon mengkudu dan serduduk. Cuasan berhenti melangkah, yang lain pun ikut berhenti. Abang Ngani perhati kawasan sekitar. Kat mana Rip? Agak belah mana? Tanya Cuasan. Pak Long Arif termanggu seketika sambil lap peluh di dahi dengan belakang tangan. Hang rasa macam mana ni? Pak Long toleh ke arah Abang Ngani. Ni adalah singkatan nama Abang Ngani. Abang Ngani berfikir kejap dan tiba-tiba dia rasa geligir sesumpah dalam uncang kecil yang diikat dekat pinggang bergerak-gerak. Abang Ngani terus keluarkan dan letak geligir tu atas tapak tangan. Cuasan dan Pak Long datang dekat. Abang Ngani baca sesuatu lalu tiup ke arah geligir tu. Geligir itu berpusing perlahan sekitar tapak tangan macam radar kompas cari arah. Seli dan Mak Ayah pun datang dekat. Masing-masing berkerumun dan renung batu geligir tu dengan takjub. Geligir tu masih berputar-putar perlahan dan akhirnya berhenti ke arah matahari naik. Arah Gunung Paku? Aku dah agak memang dekat situ tajuk dibawa. Tempat tu kampung Bunian. Aku pernah jumpa dengan arwah Tok Yub dulu. Jom, harap dapat sampai puncak sebelum Zuhur. Mereka pun sambung perjalanan. Nasib baik Cuasan ni pandai cari jalan yang pendakiannya tak terlalu curam, berlandai walaupun agak jauh. Sambil melangkah tu, Cuasan mula bercerita pengalaman dia masa dalam AC dulu. Kata Cuasan, jalan kaki rendah hutan bukit macam ni dah biasa. Kadang-kadang sampai berpuluh batu. Jalan dalam hutan ni tak boleh nak lepa sikit. Telinga dengan mata kena tajam. Musuh boleh ada dekat mana-mana. Pak Long Arif diam je. Sambil berjalan, sesekali dia tinjau kawasan sekitar dengan wajah yang serius. Tiba-tiba, berluka sebelah kanan bergerak-gerak. Terdengar bunyi rengusan yang kuat. Mereka terus berhenti melangkah dan pandang ke arah bunyi tu dengan wajah yang cemas. Tiba-tiba, seekor babi hutan meluru keluar dari semak dan menerpa ke arah mereka, membuatkan mereka semua bertempiaran selamatkan diri. Masing-masing terkejut. Sekali imbas, babi tu memang besar dari biasa. Abang Hani perasan babi tu ada dua taring yang panjang dan melengkung ke atas. Babi tu terus meluru ke arah gunung dan gaib di sebalik semak dekat seliku. Mereka semua tercungak-cungak kepenatan. Masing-masing tarik nafas panjang. Beg-beg dan beberapa barang yang berselerakan dikutip semula. Wajah Seli jadi pucat. Jaga-jaga, takut nanti dia datang balik. Mungkin babi tu cedera kena tembak atau kena jerat. Babi yang cedera memang ganas, kata Pak Long Arif. Mereka sambung pendakian semula. Semakin hampir ke puncak, laluan semakin sukar, semakin curam, matahari semakin menegak. Tiba-tiba Cuasan berhenti melangkah. Awak pula San? Tanya Pak Long. Shh. Depan tu, Cuasan muncungkan bibir. Semua mata tertumpu ke depan. Babi tadi berdiri tegak pandang mereka. Nampak bengis dengan mata kecilnya yang berwarna kemerahan. Babi tu sangat besar berbanding dengan kebanyakan babi. Bulu-bulu hitamnya tegak dekat bahagian kepala. Babi tu merengus. Mereka semua terpaku. Masing-masing terdiam dan berfikir macam mana nak selamatkan diri kalau diserang babi. Abang Ani perhati babi tu dan perasan sesuatu, lalu bisik ke telinga Cuasan. Cu, ada rantainya. Cuasan dan Pak Long mengangguk. Mak Ayah cabut golok dari sarung. Babi tu masih tercegat dekat situ pandang mereka dengan rengusan yang kuat. Memang ada rantai, bisik Pak Long. Maknanya itu bukan babi sebarangan, ada gembalanya. Sesetengah babi tunggal ada rantai yang biasanya tersangkut dekat muncung atau tarinya. Rantai itu dibuat dari akar-akar halus tertentu macam dipintal membentuk seakan gelang. Kalau babi yang ada rantai tak guna ditetak atau ditembak atau ditusuk dengan apa pun, tak akan lut. Ertinya babi yang ada rantai atau cemara adalah kebal. Biasanya kalau mandi, babi yang ada rantai ni akan sangkut rantainya tu pada ranting kayu berdekatan. Siapa yang berani ambil, orang tu akan jadi kebal. Babi tu merengus keras. Abang Ani mula menggigil. Geligir sesumpah dalam uncang terasa bergegar. Dalam keadaan tu, mereka semua hanya mampu berdoa supaya selamat. Tak boleh buat apa lagi. Tiba-tiba, Hitam, kenapa tu? Ada siapa datang? Terdengar satu suara perempuan yang lembut dan halus dari semak sebelah kanan. Babi tu menoleh ke arah suara tu. Suasana yang tadi agak panas membahang bertukar jadi sejuk. Hening, terasa macam berada di alam lain.
Okey, sampai sini dulu kisah ni. Kita berjumpa di part kedua pada hari Rabu ni. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.